Dalam kita nak buat amal ibadah, banyak cara, banyak tips yang diajarkan oleh para ulama. Hari ini saya nak kongsikan dua tips bagaimana kita nak buat ibadah dan ibadah itu insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya tips yang pertama, bila mana kita nak buat ibadah, nak buat sedekah, nak solat, nak berpuasa, nak umrah dan sebagainya, ibadah apa pun kena ada cara pertama. Apa dia? Bila mana nak buat ibadah, kena ada dalam diri kita satu sifat yang dipanggil takut. Takut kepada Allah itu mesti, tapi takut ini adalah takut jikalau amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Sebab bahaya kalau kita sangat yakin yang ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah para ulama mengajar kepada kita nak buat solat, hadirkan rasa takut. Takut Allah tak terima ibadah kita. Dengan itu kita akan melakukan ibadah dengan sebaik mungkin. Bahaya kalau kita buat ibadah, solat, puasa, sedekah dan sebagainya, tapi Allah tak terima ibadah kita. Seperti mana Nabi gambarkan satu si fulan bila mana berada di padang mahsyar, bila mana namanya dipanggil, sedangkan dekat dunia dulu dia buat ibadah sangat banyak, solat sangat banyak, puasa sangat banyak dan sebagainya. Tapi bila mana namanya dipanggil, bila mana Allah tunjukkan pahala, tunjukkan dosanya, pahalanya sikit sangat nak dibandingkan dosa yang sangat banyak. Rupa-rupanya semua ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita takut tergolong dalam golongan itu. Jadi bila mana nak buat ibadah, guna cara yang pertama adalah hadirkan rasa takut. Sebab itulah kita akan buat baik-baik, buat elok-elok. Cara kedua, bila mana nak buat ibadah adalah hendaklah ada satu sifat namanya sifat harap. Apa dia harap? Kita mengharapkan Allah menerima amalan kita. Sebab itulah bila mana nak buat apa ibadah pun, dua sifat ini kena ada. Pertama takut jikalau Allah tak terima amalan kita. Yang kedua, harap supaya Allah terimalah amalan kita. InsyaAllah dengan dua cara ini, apa jua ibadah yang kita buat, kita doa sungguh-sungguh supaya kesemua ibadah kita buat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ibadah-ibadah inilah akan menjadi mata wang kita dekat akhirat nanti. Sebab kita pun tak tahu kita akan buat dosa dengan orang lain ke. Sebab dosa dengan Allah, kita boleh minta dengan Allah. Tapi sesama manusia, seandainya tak sempat mohon maaf, tak sempat minta maaf di dunia, kita kena bayar di akhirat nanti. Nak bayar macam mana? Bayarannya adalah amal ibadah kita dijadikan mata wang dekat pada mahsyar. Kita akan bagi sedikit bergantung kepada dosa yang kita buat kepada si fulan bin si fulan. Maka apa jua nak buat, hendaklah ada dua sifat ini. Moga-moga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.